Baik, kita ke daerah Belait bersama dengan Nur Hayati di sana. Assalamualaikum Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Hani, apa kabar? Alhamdulillah, kami berdua dalam keadaan sehat sejahtera sahaja pagi ini. Hayati sendiri apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat hari ini ya. Alhamdulillah, gembira mendengarkannya. Cuaca pun saya kira di daerah Belait pagi ini baik-baik sahaja mengizinkan. Betul? Alhamdulillah, pada pagi ini nampak cerah saja, betul. Alhamdulillah, mudah-mudahan berterusan juga ya. Hendaknya di daerah Belait keadaan cuaca baik lagi mengizinkan ini. Hari ini ada perancangan Hayati untuk beraktiviti di hujung mingguan ni. Rasanya hari ini banyak berehat di rumah lah. Menyiapkan kerja di dalam rumah ni. Sepanjang hari pun banyak keluar rumah menguruskan anak sekolah apa. Jadi hari ini banyak menguruskan kerja-kerja di rumah. Beristirahat, mungkin ada me time kata orang. Meluangkan masa bersama diri sendiri di hujung minggu ini. Bercakap tentang meluangkan masa bersama diri sendiri ni, antara aktiviti yang lazimnya dilakukan yang bolehlah dilakukan adalah mungkin membaca. Mungkin sebenarnya juga Pesta Buku masih lagi berlangsung. Esok adalah hari terakhir insya-Allah. Mungkin rakan kita Nur Hayati boleh mengongsikan buku atau bahan bacaan yang menjadi kegemaran bagi Nur Hayati sendiri. Kalau ia berkaitan dengan tugas-tugas ni, memang suka membaca berita Brunei, media permata, surat-surat khabar lah untuk mengikuti perkembangan semasa. Tapi kalau secara hobi, lebih suka membaca buku-buku yang berbentuk kesusasteraan. Sebab suka kepada puisi, sajak, dan juga walaupun Indah pandai membuat pantun secara spontan, tapi suka membaca dan juga memahami segala ayat-ayat dalam sajak-sajak, segala bayangan-bayangannya dapat kita ni fikirkan macam secara lebih lanjut lah mengenai dengan makna-makna yang tersembunyi di sebalik patah perkataan itu. Banyak bahan bacaan berkaitan dengan kesusasteraan dan pantun ini tersedia di Pesta Buku dengan harga yang lebih murah dari selalunya. Berpatutan. Tidak sangka juga ya, rupanya Nur Hayati seorang instrumental dengan pilihan buku-buku. Tapi rupanya dia suka pantun jenaka. Tapi mungkin bermacam jenis pantun lah yang menjadi kegemaran bagi Nur Hayati sendiri, bukan saja yang sentimental. Iyalah. Pantun pun ada macam-macam kan. Macam-macam pantun jenis. 2 rangkap, 4 rangkap dan sebagainya lah. Saya kurang mendalami mengenai dengan perkara tersebut. Baik, Hayati, untuk perkongsian hujung minggu ini, apakah agaknya bahan yang telah pun disediakan dari daerah Belait? Kita serahkan kepada Hayati terlebih dahulu untuk menemui penonton kita. Silakan Hayati. Terima kasih rakan kita Abdul Wali dan Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait pada pagi ini. Dan seperti biasa kita akan kongsikan beberapa acara dan juga satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita. Dan untuk pengetahuan bis kita, seperti yang kita maklumkan sebentar tadi, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini nampak cerah saja. Dan sepanjang perjalanan saya menuju ke studio tadi, kita telah pun menyaksikan satu aktiviti larian ya. Jadi kita mengharapkan semua pengguna jalan raya akan dapat berhati-hati di kawasan tersebut dan semoga acara tersebut berjalan dengan lancarnya. Kalau ada, saya bacakan dulu satu info semasa yang mana Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan Kuala Belait setiap hari Ahad di bulan November ini akan mengadakan satu aktiviti santai khusus bagi kanak-kanak, muda-mudi dan juga dewasa. Dan acara ini, aktiviti ini akan bermula jam 9.30 minit pagi sehingga jam 11.30 minit pagi ya. Baiklah, itu dia satu info semasa dan sekarang apa kata kita beralih dulu bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita untuk pagi ini. Sebenarnya banyak masyarakat sekarang ini beranggapan bahawa tarian Lajikap itu tarian nantu. Tapi bagi saya, tidak kenal mengenai nantu. Barangkali mungkin macam mana.
waktu tarian yang diadakan, waktu adanya salah seorang masyarakat Belaid meninggal dunia, zamannya lah, bukan zaman yang sudah sekarang kan indah, zamannya. Nah, masa itulah menangan ini main sampai 3 malam 3 hari. Tujuannya karena yang meninggal mungkin mempunyai laki atau bini, tinggal maka tarian itu salah satu daripada untuk hibur jiwanya supaya tidak sakit dan jantung. Yang kedua, si mati itu tidak boleh tinggalkan tidur, mesti jaga sampai siang. Nah, jalan untuk menjaga macam supaya orang itu dapat tidur dari petang sampai pagi ialah dengan membuat alat sikapan ini yang saya tadi kan tu. Karena bila sudah dimain tengah malam maupun pagi, semua orang bangun betul. Waktu dimainkan, waktu tengah malam pagi sampai pagi lah. Nah, apabila mayat sudah keluar dari rumah, mainan dia boleh dimainkan. Semua kendang-kendang itu dikelungkupkan dan tidak boleh dimain. Jika dimainkan, akan didenda. Puak Belaid adalah salah satu daripada 7 puak asli di negara Brunei Darussalam. Pada awalnya, puak tersebut tinggal di kawasan Kampung Kuala Balai dan Kampung Labi. Dan pada masa sekarang, mereka sudah berpindah dan tinggal di beberapa buah kampung dan kawasan perumahan di daerah Belaid. Puak Belaid memiliki identiti budaya dan bahasa yang unik serta memainkan peranan penting dalam kepelbagaian budaya negara Brunei Darussalam. Puak Belaid mempunyai adat resam yang kaya dan khusus, termasuk dalam upacara perkahwinan, adat istiadat kelahiran dan cara bermantang. Kebudayaan ini juga termasuk seni tari tradisional, permainan dan pemahiran kraf tangan yang merupakan warisan turun-temurun. Sesungguhnya orang Belaid ini mempunyai tempat yang istimewa dan Belaid ini adalah Belaid yang mula-mula meninggal, yang mula tinggal di Belaid ialah orang Belaid sendiri. Tapi dalam dua tempat, pertama di Kuala Balai dan yang kedua di Labi. Jadi Belaid ini namanya yang di Kuala Balai tapi namanya Belaid saja. Ya. Pakaian yang dipakai ataupun kain yang dipakai oleh puak masyarakat Belaid pada zamannya dulu sampai sekarang ini ialah kain daripada kain beludo yang berwarna biru tua. Kemudian hiasnya dengan apa namanya ni, yang dis-dis yang berwarna kemasan. Kemudian kalau bini-bini dipakai yang di kepala tu yang bukan sanggul apa namanya ni, selendang, bukan selendang juga. Betul. Ya, kemudian yang laki-lakinya ya baju laki-laki biasa tu. Tapi lain dari baju biasa lah, baju yang pakai harian lah. Ya istimewa sedikit. Karena baju ini dipakai semasa hari-hari kenemayan, kawin, hari-hari kenemayan lain lah. Seni muzik, tarian tradisional dan pakaian adat adalah sebahagian daripada kekayaan budaya Puak Belaid. Beberapa upacara tradisional dan permainan juga masih diadakan dalam acara-acara kebudayaan. Seperti banyak puak asli lain, Puak Belaid menghadapi cabaran dalam mengekalkan bahasa dan adat resam mereka di tengah-tengah pengaruh globalisasi dan perubahan sosial. Kerana itulah, program kebudayaan dan inisiatif pendidikan sering dilakukan untuk mengekalkan warisan Puak Belaid dan menyemai minat
dalam kalangan generasi muda. Bahasa utama puak ini adalah bahasa Belaid yang unik dan berbeza daripada bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, bahasa Belaid semakin berkurangan penggunanya kerana kebanyakan masyarakat muda sekarang lebih menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Namun, sebahagian masyarakat puak Belaid masih mengekalkan bahasa ini sebagai bahasa komunikasi dan interaksi. Puak Belaid memainkan peranan besar dalam kepelbagaian budaya Brunei. Kebudayaan bahasa dan amalan mereka mencerminkan warisan kaya Brunei serta memperkayakan identiti nasional negara tersebut. Usaha kerajaan dan komuniti setempat membantu menjaga dan mempromosikan warisan ini untuk memastikan ianya kekal relevan dan difahami oleh generasi mendatang. Saya mohon kepada seluruh masyarakat Puak Belaid, baik yang tua, yang muda, yang kecil, supaya mempunyai perasaan cinta kepada puak itu sendiri. Dan kerana itu harus dijaga bahasanya, dijaga adat-adat yang boleh dipakai. Umpamanya adat Nuang Baras itu bisa dipakai kerana dia bertangan dia bukan adat ciri kaki untuk kahwin. Itu boleh dipakai, yang lain boleh lah. Jadi saya harapkan semua yang berkenaan itu bersama memperbaikilah keadaan kita kurang baik pada kali, kerana nampak sekarang tidak lagi bersatu supaya mempunyai sense of belonging yang putih kan, rasa punya itu mesti ada di kalangan orang Melayu sendiri ini. Selamat Jun di Melayu.